Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda pengalaman saya di mana kebanyakan syarikat ada masalah ni ya. Okey, kita belajar sama-sama dan kalau bagi yang nak memahami, bagus. Boleh tanya soalannya kalau perlu. Okey, ramai yang buat perniagaan dalam tunai dia sendiri, dalam tangan tak ada duit. Tapi yang peliknya dalam akaun untung rugi merekodkan dia untung. Untung tapi tak ada duit. Macam tu kan? Selalu tak terjadi pada anda. Okey, jom saya bantu anda memahami dengan mudah. Kenapa duit tak ada tapi dalam rekod kita boleh untung. Okey. Kita kena fahami ya situasi yang anda perlu tahu. Kita kena faham 3 rekod utama dalam perniagaan kita. Ya, rekod utama dalam perniagaan kita sebenarnya ialah akaun untung rugi, tunai dan kunci kira-kira. 3 rekod ni. Kita kena faham betul-betul 3 rekod ni berbeza dan ada tugas berbeza untuk memberi anda beritahu anda situasi perniagaan anda berdasarkan pada benda-benda ni semua ya. Okey, anda kena tahu macam mana setiap transaksi direkod. Kenapa akaun untung rugi dan akaun tunai berbeza, tak sama. Jadi kalau tunai sikit tapi untung, tunai banyak tapi rugi, itu memang pernah dan akan berlaku jika kita faham macam mana cara direkod dan kita tahu. Okey, kalau macam ni, sebenarnya perniagaan saya begini. Okey, kita teruskan. Okey, kita kena tengok dekat sini 3 buku tunai, untung rugi dan kunci kira-kira ya. Okey, buku tunai ada duit masuk. Dia rekod duit masuk sahaja. Tunai kan, nama dia pun tunai. Duit masuk dan duit keluar sahaja. Itu saja kerja buku tunai. Dia tak rekod benda lain ya. Hutang-hutang semua tak ada kat buku tunai. Yang kedua, untung rugi. Untung rugi kita kena rekod pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Itu saja. Tak ada benda lain. Dalam untung rugi tak ada benda lain. 2 benda ni je. Dapat, belanja. Dia punya beza, kalau banyak pendapatan, belanja sikit, kita dapat untung banyak. Betul? Kalau belanja banyak, dapat sikit, kita akan rugi. Itu saja. Itu tugas akaun untung rugi. Dan kunci kira-kira akan tulis kat sana penghutang, kita punya cash. Yang kunci kira-kira ni adalah history, adalah sejarah perniagaan. Nanti kita cerita detail pasal kunci kira-kira ya. Okey. Kita ada 3 buku ini sahaja. Dan kita kena faham. Okey, kita balik kepada soalan dia. Kenapa untung banyak tapi duit tak ada? Okey, maksud dia dekat tunai ni tak ada duit tapi untung bagus. Okey, kita tengok situasi pertama. Okey, jual barang pada Abu. Okey, secara hutang. Okay. Kalau beginilah keadaannya, tahu tak apa terjadi? Kita kena tahu secara asasnya supaya kita faham kita punya rekodnya. Jual barang kepada Abu secara hutang. Bila kita jual barang, maksud dia kita ada pendapatan. Kat sini jualan. Okey. Kita ada jualan. Okey, jual kepada Abu 300. So dekat akaun untung rugi kita dah rekod ya, kita dapat duit, kita dapat jualan 300. Okey. Tapi dekat buku tunai ada rekod tak? Tak ada. Kerana kita tak jual dan kita tak dapat duit tunai. Dekat tunai ni ingat ya, kita hanya rekod tunai sahaja. So kita tak dapat tunai, so kita tak boleh rekod dekat buku tunai. Tapi kita buat jualan kan? Okey, kita rekod dekat jualan 300. Dan penghutang, kita rekod dekat kunci kira-kira. Penghutang ialah Abu. RM300. Nampak tak dekat sini? Nampak tak dekat sini bahawa sebab pertama duit kita tak ada ialah tapi kita untung sebab jualan kita rekod dan kita rekod penghutang. Kita tak ada rekod cash. Kita tak ada rekod cash. Hutang. Jadi duit kita tak ada. Kita tak ada duit. Zero. Bila kita banyak jualan secara hutang, okey, sebab tu kita tak ada duit tapi kita ada untung. Okey, pertama, faham ya? Kenapa tunai
tak ada tapi untung. Kita banyak buat jualan secara hutang. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, kita masih lagi sama ya, buku tunai, untung rugi, kunci kira-kira. Sebab situasi yang kedua. Situasi kedua. Jual barang kepada Ahmad. Ya, Ahmad RM500. Tetapi Ahmad cuma bayar 100.5 ya. Yang selebihnya belum bayar. Ini pun sama, orang berhutang. Tapi dia bukan tak bayar langsung, dia bayar sikit. Jadi apa yang terjadi dalam kita punya rekod ni? Okey, jual barang kepada Ahmad. So maksud dia, kita akan buat kat sini jualan ya. Jualan berapa? RM500. Nampak tak? Kita rekod jualan. Okey. Tetapi dia bayar 100.5. Jadi duit masuk tak? Ada duit masuk? Ada. Ada duit masuk daripada jualan RM150. Nampak tak? Ini RM150, ini RM500. Lepas tu kunci kira dia akan rekod hutang ya. Hutang Ahmad. Okey, Ahmad hutang berapa ringgit Ahmad hutang? So kita kena buat apa tahu? 500 tolak 100.5. Beza dia berapa? Beza dia 3.5 kan? 3.5 di mana? Kita rekod di kunci kira-kira 300.5. Nampak tak dekat sini? Tunai sikit, banyak. Jadi apa jadi? Cash kita sikit, untung kita banyak. Itulah situasi kedua. Sebab hutang dibayar sikit sahaja. Sebab tu cash kita sikit. Okey. Jualan kita banyak. Okey. Yang lagi risiko ialah bila Ahmad ni hutang 300.5 ni, rasa-rasa bila dia bayar? Ada tak kemungkinan dia tak bayar langsung? Jadi bila kita rekod untung, kita jangan fikir kita untung tu selama-lamanya milik kita. Untung yang kita rekod di sini, kemungkinan kalau penghutang ni tak bayar akan menyebabkan kita tak untung. Faham? Itu situasinya. Jadi kita kata untung tapi tunai tak ada. Kenapa? Itulah sebabnya. Bagi banyak hutang tak dapat kutip, jual barang tapi tak dapat cash. Okey? Okey, pelanggan tapi pelanggan banyak berhutang. Ingat, akaun untung rugi sudah rekod jualan ya, macam kita cakap tadi. Tapi pelanggan belum tentu bayar. Ini ada risiko. Ini sepatutnya anda kena rekod. Ini sepatutnya anda kena rekod dalam invoice. Kena buat satu file khas. Cari balik semua pelanggan yang beli yang tak bayar. Ini adalah tugas anda. Kalau anda fail buat ni, perniagaan kita akan ada masalah. Ya. Jadi sebab ini semua jadi tunai dan bank akan kering, tak ada duit. Okey. Cara yang terbaik, ini cara dia, selesaikan. Pelanggan yang belum bayar, tengok dalam kita punya kunci kira-kira ni. Semak satu-satu. Ya. Semak satu-satu, siapa yang hutang dapatkan duit kita balik semula. Itu cara anda nak counting. Kalau untung, duit kena banyak. Macam mana dapat duit banyak? Cari semula semua penghutang, suruh bayar. Okey? Okey. Kat sini saya nak beritahu secara ringkasnya apa itu buku tunai. Okey, buku tunai hanya akan rekod urus niaga tunai sahaja. Okey? Pembelian hutang tak rekod dekat sini ya. Transaksi berhutang tak rekod dekat sini. Tunai ialah tunai di bank dan di tangan, dan juga ni silap, petty cash. Semua ni adalah tunai. Urus niaga tunai tidak direkod, akan mengakibatkan orang kita salah. Sebab tunai ni selalunya tak rekod. Kecuali orang tu guna banking online, dia rekod. Tapi kebanyakan transaction yang kita buat guna petty cash, beli stationery, beli buku, semua tu tak rekod. Kalau kita betul-betul jaga perniagaan kita, kita rekod, kita tambah petrol sikit-sikit, lama-lama jadi beribu-ribu tau. Bukan benda yang sikit ya. Okay, next slide. Kita tahu. Apa tu untung rugi? Untung rugi simple je. Ya. Untung rugi hanya rekod
pembelian dan jualan. Tahu? Kita berapa banyak kita beli, berapa banyak kita jual. Itu saja. Dan dia valid dalam tempoh setahun. Lepas setahun, kita buka buku baru. Setahun saja. Lepas tamat setahun, untung rugi akan jadi kira-kira. Dan jumlah untung atau rugi, kita akan masuk dalam kunci kira-kira. Okey? Setiap tahun untung rugi kita akan mulakan dengan nombor kosong. Kena faham ni. Okey. Apa tu kunci kira-kira? Kunci kira-kira adalah sejarah perniagaan kita. Kita kat dalam tu akan ada kita punya modal, kita punya untung tahun ni, untung sebelum-sebelum ni kita accumulate campur sekali. Kita akan ada list penghutang, list tunai, aset dan pemiutang kita, orang yang kita hutang. Semua ada dalam kunci kira-kira. So, faham 3 rekod ni, tahu macam mana benda ni direkod, apa efek dia dan kita tak akan pelik. Kenapa? Cash tak ada, tapi untung. Kenapa cash banyak, tapi rugi? Okey, mari kita tengok situasi seterusnya. Okey. Masalah yang biasa dihadapi dalam pengurusan tunai perniagaan ialah, kita kata, kalau tunai banyak, bagus apa? Kalau tunai sikit tak bagus apa? Betul, tunai sikit tak bagus. Tapi tunai banyak pun tak semestinya bagus. Kena ingat ya, tunai yang banyak bukan tanda perniagaan bagus. Okay? Pengurusan tunai sangat penting. Okay? Mari kita tengok situasi lain. Okay. Tunai adalah kombinasi 3 ni. Tunai dalam tangan, duit dalam bank, duit petty cash, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan tunai dikira sebagai tunai. Okay, kadang-kadang ada perniagaan tu ada bank sampai 2-3. Bank A, bank B, bank C, semua ada kan? So, kena tambah semua bank-bank tu. Okay, situasi pertama kita tengok rekod tunai tak sama dengan tunai di tangan. Faham tak apa ni? Dekat dalam cash, dalam rekod kita, okay, dekat buku rekod kita, dalam company kita cash, kita ada duit masuk, kita ada duit keluar. Masuk 100,000. Okay. Keluar 50,000. Okay. Duit patutnya ada baki 50,000 lagi. Okay. Tapi 50,000 ni tak ada. Tak sama dengan tunai yang sebenar dalam tangan. Tengok-tengok kat dalam tangan tak ada 50,000 ni. Mungkin ada dalam 10,000 je. 10,000 je. Mana pergi? Mana pergi? Rekod cash kita 50,000 tapi 10,000 je. Mana pergi? Sebab selalunya kita tak rekod perbelanjaan dengan betul. Ya? Kita pakai duit sendirilah. Okay? Jadi bila kita pakai duit sendiri ataupun kita pakai duit petty cash ya, petty cash pun ada je. Petty cash tak proper record. Jadi benda tu tak record, tak ada record duit keluar. Jadi tunai tu banyak lah. Ya? Benda tu kena direkod baru kita boleh pastikan duit kita sama. Kita kena buat reconcile ya. Kita kena samakan duit tunai dengan betul-betul duit kita dalam rekod kita supaya sentiasa sama. Okey. Seterusnya situasi 2. Seterusnya kita tengok ya. Kenapa duit banyak tapi rugi? Kenapa duit banyak tapi rugi? Duit ialah perbelanjaan. Belanja ya. Situasi ni mungkin juga berlaku apabila kita belanja, kita dapat barang tetapi kita tak bayar. Kenapa kita tak bayar? Kita beli barang secara hutang. Bila cara hutang, duit kita banyak lah sebab kita belum bayar lagi. Okay? So, untuk ini tu yang kita kena semak kunci kira-kira kita. Kunci kira-kira. Dalam kunci kira-kira tu akan ada senarai pemiutang. Kita ambil dengan supplier. Supplier A, supplier B, supplier C. Semua ni kita ambil, kita tak bayar lagi. Hutang kita ada total hutang. Total hutang dalam balance sheet. Kunci kira-kira ada ni semua
RM10,000. Cash kita dalam buku cash ada berapa? RM5,000. Cukup ke kita nak bayar hutang ni? Tak cukup. Tapi perbelanjaan kita dah record. Untuk situasi kedua ni, kalau tak faham mungkin saya kena buat slide lain lah. Kita nampak sebelah-sebelah apa tu akaun cash dengan akaun untung rugi dan total hutang kat dalam punca kira-kira. Semua kita faham. Sebenarnya keadaan di mana kita ada duit banyak tapi rugi, sebenarnya duit kita yang banyak tu kalau kita gunakan untuk membayar hutang kita, duit tu mungkin akan jadi kosong ataupun negatif dan kita akan dapat rugi ya. Itulah di mana kita kata duit banyak tapi sebenarnya dalam PNL, dalam akaun untung rugi kita tunjuk kita rugi. Sebabnya itu saja. Sebenarnya kalau kita bayar hutang kita tak ada duit. Tapi sebab kita tak bayar hutang, sebab tu duit kita masih ada di record dalam cash. Okey, situasi-situasi yang saya cakapkan di atas ni, yang saya terangkan dalam video ni adalah situasi-situasi yang biasa. Tapi ada juga situasi-situasi yang luar biasa. Taklah, yang ni saya bagi contoh untuk perniagaan yang simple, perniagaan yang hanya ada transaction cash dan tak ada banyak complicated transaction macam depreciation, macam yang bukan money matters lah, ataupun aset yang kita jual, benda-benda macam tu lagi complicated lah untuk diterangkan. Tapi kalau ada soalan tak ada masalah, kita boleh kongsi sama-sama. Itu saja daripada saya. Apa yang saya tahu saya kongsikan. Apa-apa boleh tinggalkan komen. Harap bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.